Okay, so Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Dengar tak? Waalaikumsalam. Dengar. Salam dengar Medan. Dengar. So, okay, kita dah nak masuk subtopik terakhir dalam kita punya sel punya tajuk lah, iaitu cell structure and function kan. So basically awak nampak lah cell structure and function ni sangat panjang, betul tak? Chapter yang memang panjang lah dan dia memang majority hanyalah fakta, which is awak kena ingat benda tu. Tapi itulah depends lah cara yang ingat, kita boleh berbeza cara nak ingat. So kita masuk kepada subtopik terakhir iaitu cell transport. Okay, so cell transport ni adalah macam mana berlakunya transportation ataupun pergerakan keluar masuk apa-apa di dalam sel. Itu yang kita belajar lah, benda ni awak dah pernah belajar apa sebelum ni. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, cell transport memang dibahagikan kepada dua, iaitu passive dengan aktif. Biasa dengar kan? Biasa. Dengar tu tak? Okay. So kalau passive maksudnya kita tak perlukan energi, manakala aktif transport kita perlukan energi. Cara mudah nak ingat juga, passive ni daripada high concentration ke low concentration. So dia ikut arus. Manakala active transport ni dia melawan arus. So dia daripada low concentration pergi kepada high concentration. Okay. Kalau ni bukit, okay, so ini adalah passive transport. Nak naik adalah active transport. Daripada tempat rendah nak naik tempat tinggi, awak perlukan energi, betul tak, yang banyak? Betul? Untuk passive pula, daripada tempat tinggi kita nak turun ke tempat rendah, punyalah senang. Awak tak payah gunakan energi, saya tendang awak pun boleh golek-golek jatuh, betul? Itu perumpamaan dia. Okay, jelas? Okay, so untuk passive transport ada 3 jenis passive transport. Okay, so yang pertama adalah simple diffusion, yang kedua facilitated dan yang ketiga adalah osmosis lah, benda yang biasa awak dengar. So apakah difference between passive dan active? Okay, yang pertama tadi saya cakap passive tak guna ATP, energi dalam bentuk ATP. Active transport dia guna energi in the form of ATP. Okay, kita sebut dia tak use energy in the form ATP. Kita tak cakap tak use energy, tapi kita punya sebutan kena lengkap. Kita tak guna energi dalam bentuk ATP. So basically energy memang ATP lah kan. Okay. Manakala active transport tak guna carrier protein. Nanti kita akan tengok apa itu carrier protein. Untuk passive tak guna, untuk aktif guna. Okay. Passive transport boleh berlaku dalam dua-dua jenis sel, sama ada itu adalah living cell ataupun non-living cell. Okay. Tapi active transport hanya berlaku dalam living cell. Jelas tak tu? Jelas. Faham? Okay. Jelas. Okay. Down concentration gradient dengan high concentration gradient. Macam saya sebut tadi, down concentration daripada high concentration kepada low concentration, manakala aktif daripada low concentration pergi kepada high concentration. Simple lah. Okay, jelas? Jelas tak tu? Jelas. Jelas? Okay. So saya lupa nak tulis ATP. Okay. So kita tengok dulu passive transport yang pertama iaitu simple division. So kita sebut simple. So maknanya benda tu berlaku dengan simple. Sekejap mata, sekejap simple jadi berlaku. Okay, so net movement of molecules. Okay, molecules tak kisah apa-apa molecules pun. Down the concentration gradient. Daripada high region to lower concentration without energy. So ini adalah plasma membrane. Betul tak? Kanan ni. Betul. Okay. So yang pertama ni adalah simple diffusion. Macam mana kita nak tahu yang pertama ni simple diffusion? Sebab dia passes through semi-permeable membrane without uses energy dan tak ada apa-apa protein. Itu adalah simple diffusion. Dia pergi daripada high concentration of solute kepada low concentration gradient of solute. So kalau tengok molekul kat atas ni lagi banyak daripada yang bawah ni. Betul? Faham? Faham? Faham. Okay. So electrochemical gradient menyebabkan molekul tu untuk move lah. Electrochemical gradient tu daripada high concentration ke low untuk menyebabkan diorang ni capai equilibrium. Itu target kita sentiasa apabila sel ni molekul-molekul move dalam sel dan luar sel. Kita nak samakan dia, nak capai equilibrium. Okay. So daripada high kena pergi ke low lah untuk capai equilibrium sebab ini adalah simple diffusion ataupun passive transport kan. Tak perlukan energy. Jelas? So down the concentration gradient. Jelas tak kat tu? Jelas. Yang kedua adalah facilitated diffusion. So dua-dua ni adalah facilitated diffusion.
Kenapa kita panggil dia facilitated? Apa maksud facilitate? Berbantu. Maksud membantu atau dapat bantuan. Macam facilitator. Facilitate lah, kita punya root word adalah facilitate. Itu yang kena tahulah. So apa yang membantu dia adalah dua jenis protein yang berbeza. Sama juga macam simple diffusion, dia akan transport molekul across semi-permeable membrane tapi ada pertambahan perkataan melalui through channel ataupun carrier protein down a concentration gradient without uses of energy. Kalau untuk acid transport, dia guna carrier protein tapi dia ada menggunakan energi. Tapi ni tak ada gunakan energi. Okay, faham? Faham? Faham. Okay. So apa pula beza antara channel protein dengan carrier? Carrier ni lebih kepada membawa, channel ni lebih kepada maksud dia laluan. Betul tak? Channel. Channel laluan sahaja, saluran. Tapi kalau carrier ni, dia lebih kepada carry benda tu, membawa. Okay, nampak perbezaan tu. So bila channel protein tu, dia hanya fix, bentuk dia memang fix shape dan dia ada hydrophilic pore. So awak punya molekul tu keluar masuk ikut situ je. Maksudnya perubahan shape dekat channel protein ni tak akan berlaku. Dia memang statik macam tu. So nampak kat tengah-tengah ni memang lalu je lah ke bawah. Macam tu. Faham? Faham tak? Faham. Jelas tak yang lain? Okay. So dia ada fixed shape. So dia kata dia ada fixed shape dan dia adalah hydrophilic pores. Okay. Berbeza dengan sebelah ni. Kalau ini adalah channel protein. Okay. Channel protein. Ini adalah carrier protein. Okay. So carrier protein ni pula sama daripada high concentration gradient pergi kepada low concentration juga. Sebab mereka adalah facilitated diffusion, bawah diffusion lagi kan? Ataupun bawah passive transport lagi. Okay. Cuma dia ada specific binding site. So specific binding site tu kat sini. Okay, dia punya bentuk tu macam ni. Nampak tak? Dia buka sikit bahagian bawah. Nampak. So pada awalnya, dia mungkin bentuk macam ni lah. Okay, dia masuk, putih tu masuk. Lepas tu dia akan buka. Buruknya lukis kan? Dia akan buka, dia akan release pula ke bawah. Macam tu flow dia. Faham tak? Faham. Faham? Semua faham? Okay. So basically dia ada specific binding site dan dia akan undergo rapid changes, perubahan yang ketara untuk transfer molekul. Perubahan yang saya maksudkan tadi, iaitu dia akan buka satu site, dia akan tutup satu site. Benda tu lah. Okay, jelas? Jelas? Okay. So benda ni contohnya adalah Na+, K+, benda-benda macam tu. Yang ini contohnya glucose molekul. So benda lagi besar ataupun benda lagi susah nak transport. Okay? Faham? So apakah substan yang boleh transport guna facilitated diffusion ni? Biasanya adalah small atau large. Dua-dua partikel boleh. Contohnya glucose, amino acid, sodium ion dengan chloride. Kalau tadi simple diffusion, biasanya benda yang very small tapi dia adalah tak ada charges. Kalau macam tadi saya sebut Na, Ca2+, semua tu ada charges kan. So yang ini melalui simple diffusion, biasanya tak ada charge punya. Water, oxygen, carbon dioxide macam tu. Simple diffusion. Okay, jelas? Jelas? Jelas. Dan juga lipid soluble hydrophobic molecule. Okay. And the third one, bawah passive diffusion adalah osmosis. So saya tak tunjuk osmosis kat sini. Okay. So osmosis basically awak tahu net movement of water molecules daripada region of higher water potential kepada low water potential. Kalau tadi semuanya kita tengah cakap pasal movement of daripada concentration of solute tu tinggi ke tak, betul tak? Kita cakap daripada segi solute, tak cakap dari segi water. So bila osmosis, okay. Kalau osmosis, kita tahu dia adalah movement of water. So daripada higher water molecule, water banyak kat sini kepada low water molecule. Dia juga adalah passive transport sebab dia tak perlukan energi dan dia down the concentration gradient. Faham? Faham? Faham tak ni? Cuma perbezaan dia adalah dia sebut high water potential, low water potential. Tapi melalui selective permeable membrane. So kalau perasan tiga-tiga kita belajar semuanya ada across selective permeable membrane sebab dia nak passes through the plasma membrane. Setakat ni faham? Faham. So apa beza high water potential dengan low water potential? Okay. So high water potential maknanya
free water molecule tu higher. Okay, katakan ni satu bikar, saya ada banyak water molecules, satu lagi bikar ada juga water molecule 4 ketul. Tapi dekat sini dia dah gabung dengan sodium ke apa ke, kita tahu water adalah universal solvent. So kalau masuk solution lain dalam dia, dia boleh melekat, betul tak? Dia boleh dissolve, betul? H plus boleh gabung dengan Cl minus lah katakan. Okey, dah ada Cl, betul. So ini dah tak kira free water molecule yang dah bind dengan something else. Yang free molecules kita kira water tu semata-mata. Okay, so high water potential adalah apabila dia punya free water molecule is higher. So ini lagi higher lah water molecule yang free tu tak. So water potential untuk ni higher, water potential untuk ni rendah. Ini gambaran. Jelas? Jelas? So basically yang mana tak ada solutes, solute dia kurang, water potential dia tinggi lah kan? Betul tak? Kalau water solute dia banyak, water potential dia rendah lah. Sebab dia solute tu akan dissolve dalam water. Am I right? Betul tak? Betul. Okay. So kita boleh tengok ada dua maksud sama tapi ditulis beza. Sama ada nak tengok daripada free water molecule ataupun nak tengok number of solute. Sebaliknya. Water molecule banyak maksudnya solute sikit. Sama je, dua-dua leads kepada high water potential. Dan ni sebaliknya lah. Okay. So value of high water potential adalah less negatif, kurang negatif. Tapi kalau low water potential makin negatif. Maksudnya lagi negatif benda tu lagi low water potential tu. Dapat? Jelas? Jelas. Jelas. Okay. So kita tengok konsep of water potential. So water potential is ni dia punya simbol is the net tendency of water molecules untuk move freely across membrane by osmosis due kinetic energy. Pure water at standard temperature degree Celsius and pressure 100 kPa, water potential adalah 0 kPa. Ini adalah kalau kita punya pure water memang 0. Okay, memang 0 kita punya water potential. Sebab the presence of solute akan lowerkan lagi water potential. Maknanya kalau water tu water sahaja, pure water, tak ada apa-apa solute, 0 lah dia punya water potential. Tapi katakan ada solute, ada apa lagi dalam tu, dia akan kurangkan lagi water potential kita dalam kawasan tu. Faham? Faham? Originally dia kosong. Katakan saya masuk solute. Masuklah solute Cl minus. So daripada kosong dia akan lowerkan lagi. Negatif 20 kPa contoh. Macam tu. Faham Sebab solute tu yang melowerkan lagi water potential. Sebab water molecule yang free tu dah kurang. Faham tak ni? Faham tak? Okay. Alright. Okay, jelas dia sebabkan apa? Sebab kita tahu water adalah polar molecules. Dan ionic solute dalam solution tu boleh surrounded by polar water molecule. Sebab dia adalah universal solvent dan dia adalah polar molecule. Ingat baliklah chapter 1. So makin kuranglah less free moving water molecules. So water molecule punya tendency untuk freely moving akan kurang. Automatically water potential kurang. Dapat link kan tiga-tiga tu kan. Dia repeat banyak kali benda sama. Kalau perasan lah. Betul tak? Faham tak ni? Faham tak? Okay. So conclusion dia senang, bila ada solute dia akan kurangkan lagi water potential kita. Nampak contoh ini? Nampak? Bila ada solute, semua water ni pergi kepada solute tu. Sebab dia boleh dissolve tu lah, ataupun dia boleh react lah dengan benda tu. So yang tinggal free-free ni sikit je lagi. Tapi bila tak ada solute, tinggilah dia punya water potential. Maksudnya free moving water tu adalah tinggi. Okay, so yang ni kosong. Sebab apa? Tak ada solute langsung. Yang kat sini dia jadi berkurang, negative something. Okay, jelas? Jelas tak ni? Okay. Dan ini adalah dia punya apa namanya, equation. Water potential sama dengan solute potential campur dengan pressure potential. So kita akan tengok soalan lah untuk dengan begitu. Apa itu solute potential? Solute potential ni selalu memang always negative. Sebab water always have solute, so solute tu akan decrease water potential. Macam saya cakap tadi, bila solute masuk terus jadi negatif. Maknanya solute potential tu negatif lah, betul tak? Betul? Betul, manakala untuk pressure potential pula adalah pressure yang exerted by the cell wall ataupun on the cell membrane. Contohnya plant cell lah. So banyak mana pressure yang di-exerted on the wall. Kan dia macam menolak ke tepi kan. So pressure potential ni dia akan increase
selagi mana water increase the plant. So katakan dia macam ni, tiba-tiba banyak plant masuk, dia akan ada pressure exerted on the cell wall tu tak kalau plant cell? Betul? Betul. Boleh imagine tak? So lagi banyak water masuk, lagi banyaklah awak punya pressure tu akan increase kat dalam sel. Faham? Faham. Faham. Okay, so the plant akan take up water sampailah pressure potential sama dengan solute potential. Okay, jelas? Ya? Ya, ya. Madam, dekat buku tu dia orang tulis pressure exerted by the cell wall on the cell membrane. Maksudnya inverse ke? Inverts. Sebab dia orang cakap the pressure exerted by the cell wall on the cell membrane. Ah. The cell wall is at the outermost stuff, right? Yes. Cell wall adalah So- outermost. Yeah, so they say the pressure exerted by the cell wall on the cell membrane. So is it like the pressure in, is it? Yes, ini saya lukis ni. Nampak? Faham tak? Bila water tu masuk dalam sel kita banyak-banyak, so pressure tu akan increase sebab the water pressure tu akan tekan the wall of the plant lah. So jadi terjit lah maksudnya. Faham ke? Kurang Faham? faham. Kurang Yang lain faham tak? Yang lain faham tak? Faham? Faham. Ini sel awak. Water masuk dalam sel. Jadi banyak air dalam ni, betul tak? Betul tak? Yes, madam. Okay. So what happen is akan ada pressure yang akan exerted on the cell wall. Maksudnya menolak cell wall ni. Betul, sebab dia akan mengembang. Akan make the cell become larger. Yes, hypotonic, betul. So bila jadi macam tu, awak punya sel akan become turgid. So inilah pressure potential yang menyebabkan sel kita become turgid. So dia exerted on the cell wall lah sebab dia menolak ke tepi cell wall tu. Oh, because right, Faham? madam, yeah, I faham. But in this Ah. book, they say exerted by the cell wall on the cell membrane. So I got confused with it. Because by ni ke? They say by the cell wall on the cell membrane. Cell wall memang atas cell membrane. Okay, ni cell membrane, lepas tu baru ada cell wall, right? Yes, madam. Faham tak? Ke salah ayat ke macam mana maksud awak? Awak rasa dia salah ayat? Maksudnya macam yang bagi pressure dekat apa? Dekat cell wall tu dia bagi pressure dekat cell membrane. Ayat dia macam tu kan? Macam tu. Bukan macam tu. Maksud dia adalah by the cell wall. Maksudnya pressure exerted by the cell wall on the cell membrane. On the cell membrane ni maksud dia cell wall tu kat atas cell membrane. Jelas sebenarnya. Tapi yang exerted the pressure adalah cell wall tu lah. Cell wall tu yang exerted the pressure. Faham tak? Okay, madam, faham. Faham Okay. Exerted means dia apply pressure tu. Dia yang kena pressure tu. Itu maksud exert sebenarnya. Okay. Jelas tak ni? Orang lain faham tak? Faham madam. Faham Alright, okay. So dia cakap higher solute concentration, the more negative the negative the potential solute lah, sebab kita tahu solute negatif tadi kan. Tapi untuk pressure potential value dia adalah positif sentiasa. So kena bear in mind lah. Soalan akan banyak keluar dari segi calculation. Okay. Calculation maknanya dia bagi awak senario. Faham tak ni? Faham. Next kita tengok apakah efek kepada sel-sel tu. Okay, so apa jadi kepada sel-sel tu? Basically memang tak ada apalah. So animal cell, plant cell. Untuk animal cell takkan ada pressure potential. Untuk animal cell tak ada pressure potential sebab dia tak ada cell wall. Sebab tu tadi dia hanya mention pasal cell wall. Faham tak? Faham tak? Faham. Sebab cell wall ni dia elastik kan dan dia tak akan pecah. So beza pula dengan animal cell, dia akan pecah. So pressure tu tak valid lah kat sana. Okay. So shrivel, craniated dengan shrink, hypertonic solution.
kita panggil dia shrivel, printed atau shrink. Isotonik kita panggil normal, hypotonik kita panggil hemolyze ataupun burst, pecah terus. Untuk hypertonik kita panggil plasmolyze. Kita tengok yang dalam vacuole yang dalam ni. Okey. Untuk isotonik kita panggil flaccid. Okey, maknanya dia tegang. Tapi untuk hypotonik kita panggil terjik, dia mengembang. So pressure ni lah yang exerted on the cell wall. Okey. Jelas sebab air banyak sangat masuk. Jelas? So basically ni adalah terms yang perlu digunakan. Awak tak boleh guna terjik untuk animal cell. Awak tak boleh guna shrink untuk plant cell. Awak tak boleh guna plasmolyze untuk animal cell. Dia ada sendiri punya terms. Sesuai dengan sel tu sendiri. Okay. Okay tak? Okay, madam. Okay. And then the last one adalah active transport. Okay. So active transport biasa juga dengar. So movement of ion and molecule sama mesti ada across cell membrane sebab kita tengah cakap pasal transport of cell across cell membrane. Betul tak? Okay. Transport apa-apa dalam sel. Okay. Again, so perkataan yang beza kat sini adalah dia bukan lagi down. Dia adalah against, melawan a concentration gradient. So bila melawan concentration gradient maknanya daripada low dia pergi ke high concentration gradient. Dan dia perlukan energi. Sebab dia melawan arus. Nak naik kan? Melawan arus kan? Okay, so dia perlukan energi. Jelas cakap tu? Jelas. Dan dia juga menggunakan specific carrier protein untuk movement sama ada small ke, large ke, molecules ataupun ion yang polar. Okay, so ini adalah active transport punya mekanisme iaitu sodium potassium pump. Okay. So gambar ni sama je lah yang saya buat kat sini. Okay, sama je. Cuba saya buat ni simplify. Kat sini detail satu persatu. Okay, so example dia kita ambil mineral salt, glucose ataupun sodium potassium pump. Kita nak ambil mineral salt by root hair. So ini adalah root. Okay, kita nak ambil mineral salt masuk dalam root ni. Daripada low concentration gradient ada ke high concentration gradient dalam root pun kita guna active transport melalui ATP. Itu contoh satu. Nak ambil glukos dalam sel, dalam intestine kita pun kita guna active transport. Dan contoh ketiga adalah sodium potassium pump. So sodium potassium pump ni kita akan belajar dengan lebih detail lah dia punya mekanisme. Okay. Jelas tak? Faham tak? Okay. So kita tengok, okay, untuk apa sodium potassium pump? Sebab dia nak maintain gradient of sodium dengan potassium across the membrane. Macam saya cakap tadi, kita sentiasa nak make sure diorang reach the equilibrium. Betul? So Na plus dengan K plus need to be transported by active transport sebab dua-dua lipid ni adalah insoluble. Ada charge, hydrophilic ion. So maknanya ni karakteristik dia menyebabkan dia kena juga transported by active transport. Dan membrane kita ni tak permeable kepada Na plus dengan K plus. So nak tak nak Na plus dengan K plus kena go through a carrier protein dan lawan dia punya concentration gradient. Okay, so hydrophobic tail atau region in phospholipid barrier akan repel the ion. Ini reason kenapa Na plus dengan K plus tak boleh masuk dalam kawasan sel membrane kita. Tak boleh pass through. Sebab dia punya tail ni akan repel Na plus ataupun K plus daripada lalu kawasan tu. Jelas? Jelas? Jelas. Okay. So kita tengok satu-satu. Mula-mula, okay. Mula-mula 3 sodium ion in cytosol. So bawah ni cytosol lah. Basically kan, bahagian ruang bawah ni cytosol atau cytoplasm kita akan bind kepada carrier protein. So 1, 2, 3. Okay. And then phosphate group is transfer from ATP to carrier protein. Maksud phosphate group is transfer is, so bawah ni kita assume dia ada low concentration of Na dan high concentration of K plus. So of course yang low akan keluar dulu sebab dia lawan concentration gradient. Betul? Betul tak? Betul. Betul. So ATP ni macam saya pernah cakap dulu, ATP ni kalau kita guna dia akan jadi ADP plus phosphate. Betul tak? Betul. Betul. So dia akan pecahkan bond between it and dia akan release energy. Sebenarnya energy tu terkumpul dekat antara bond. So bila dia pecah, energy ni akan release, so tinggal ADP campur phosphate. Itu yang sebenar lah sebab ni adalah carrier energy sebenarnya. Dia simpan energy dalam dia. Okay, so dia kata phosphate group is transfer from ATP to carrier protein. So basically ATP akan digunakan jadi ADP plus phosphate. So phosphate ni akan attach dekat carrier protein.
Dapat? Dapat tak? Dapat. Okay, dia phosphate dia akan bind. So once the phosphate bind dia kepada carrier protein, akan menyebabkan berlakunya proses phosphorylation, pertambahan fosfat. Phosphorylation adalah pertambahan fosfat. Okay, faham setakat tu? Faham? Okay, so dia akan menyebabkan 3Na plus tu to be released out of the cell. Okay, so once dia bind dia macam ni, akan menyebabkan, yang ni saya dah skip benda tu kat sini, dia akan menyebabkan daripada dia terbuka bahagian sini, dia terbuka bahagian atas. So dia change the conformational shape of the parent protein. Phosphorylation tu. Faham? Faham? Faham tak ni? Faham. So dalam mind awak aku ingat dia berubah tempat just sebab ada fosfat. Kalau saya tanggal balik fosfat, apa yang akan berlaku? Awak fikir. Awak rasa apa akan berlaku? Kembali ke bentuk asal. Yes, kembali ke bentuk asal. Okay, so now dia dah release 3 fosfat, 3 Na dah release kepada extracellular fluid, bahagian luar, iaitu bahagian di mana Na plus tinggi, K plus low. Okay, saya dah keluarkan. Dan what happen is 2K plus ion pula akan bind kepada carrier protein. Sebab kita tahu K plus kurang kat luar kan. So dia akan bind kepada carrier protein. Ini adalah bahagian K plus tu. Allah. Nampak Ni K plus. Ini K plus. 2K plus saja boleh masuk. Ini memang bentuk carrier protein untuk sodium potasium pump. 3 sodium, 2 potasium. Okay. Faham? Faham. Na dengan K plus. Of course lah Na lagi banyak kan. So dia 3. K plus satu huruf je kot. So 2. So cara saya ingat lah walaupun nampak bodoh. Tapi memang awak kena ada cara untuk ingat. Sebab kadang-kadang kita benda-benda remeh pun kita boleh tukar. Lama K plus yang 3 ke Na plus yang 3. Betul? So kalau saya ingat Na ada 2 huruf. So dia lah lebih. Macam tu. Okay, jelas setakat tu. So dia dah masuk. So what happen is bila K plus ni bind je, okay, once K plus ni bind sahaja, dia akan trigger untuk release the phosphate group. Faham tak? The binding of K plus ni akan trigger untuk release phosphate. Maknanya phosphate ni akan belah daripada sana. Faham? So kita putuskan dia. Okay, sebab apa? K plus ni dah trigger untuk release the phosphate. Okay, so bila berlaku macam tu, macam kawan awak cakap tadi, awak boleh fikir logik bahawa dephosphorylation akan berlaku. Phosphorylation tambah phosphate, dephosphorylation kita buang. Deoxidation buang oksigen. Oxidation tambah oksigen. Perkataan D itu adalah nyah. Detach. Attach. Betul? Betul tak ni? Betul Okay. So bila phosphate ni lost ataupun detach from the carrier protein, macam kawan awak cakap, dia akan restore balik ataupun return balik kepada original conformation. Bila dah restore balik pada original conformation, dia jadi macam ni, dia akan release K plus. Understand? Faham? So cycle tu akan keeps repeating macam biasa. Faham tak ni? Faham. Faham. Okay. So seterusnya adalah bulk transport. Apa itu bulk transport? Apabila kita ni nak kena transport keluar atau masuk yang partikel besar-besar. Kalau daripada tadi kita nak cakap pasal partikel kecil keluar masuk. Betul? Tapi sekarang macam mana saya nak keluarkan partikel besar-besar ataupun nak masukkan partikel besar-besar ke dalam sel? Okay. So kita ada dua. Sama ada endocytosis ataupun exocytosis. Okay. Apa maksud endocytosis? Agak-agak lah. Dalam. Endo maksud apa? Masuk. Exo? Masuk dalam. Wah. Exo keluar. Okay. So kita tengok endocytosis dulu. Untuk Keluar. endocytosis, kita ada dua jenis. Kat sini ada dua jenis ni. Ini yang pertama, ini yang kedua. Okay, nampak tak beza dia? Apa yang nampak beza dia? Saya silap tulis. Apa beza dia? Ha? Apa beza yang nampak? Antara satu dengan dua? Tak nampak.
Ada pseudopodium kan. Pseudopodium dia Ada keluar. pseudopodium dia keluar. Okay. So Syarul cakap ada pseudopodium dia keluar. Yang kedua ni dia keluarkan benda juga kan. Bukan keluar. Dia ada pseudopodium terkeluar, betul? So maksudnya awak pernah dengar pseudopodium tu apa? Apa dia? Untuk proses apa? Phagocytosis. Phagocytosis. Maknanya awak dah ada acid pun benda tu semua untuk phagocytosis. Okey. So kita tengok dulu yang pertama. Ini simple. Awak nampak macam benda tu masuk, pak jadi vesicle dan masuk dalam. Betul? Betul. Okey. So daripada luar ni sepatutnya ada satu vesicles. Okey. Vesicles tu akan fuse together dan akan fuse together dengan benda ni and then dia akan release lah. Dia akan release ke dalam bahagian sel. Okey. Itu adalah pinocytosis. So pinocytosis ni adalah kita panggil yang pertama pinocytosis. Yang kedua phagocytosis. Biasa kita dengar phago, tak dengar pino. So pino bunyi dia macam halus sikit. Ikutlah cell drinking, sel tengah minum. Phagocytosis adalah cell eating, sel makan. Faham? Nampak macam biasalah. Okay, sel satu sel tengah drinking, satu sel makan. Nampak beza dia? Nampak. Okay, so kita tengok cell drinking ni. Dia kata proses whereby a cell take up dissolved particles and macromolecules. Dia ambil yang dissolved particle ataupun macromolecules. Okay. Dan akan ada ingest extracellular fluid atau dissolved materials. Tiny pinocytotic vesicles are formed as the plasma membrane invaginates inwards and pinch off. So nampak tak dia invaginates ke dalam. Okay, dan dia pinch off. Nampak? Nampak? Okay. So lipid content of the vesicle ni slowly transfer to the cytoplasm and the process does not involve lysosome. Tak libatkan lysosome. Sebab kita tahu dalam lysosome ada hydrolytic enzyme yang nak digest benda kan. Tapi awak sedia maklum, cell drinking ni dia hanya ambil particles yang kecil-kecil. Betul? Partikel yang kecil-kecil sebab dia panggil dia sebagai cell drinking. So dia lebih kepada extracellular fluid ataupun dissolved material yang di taken up into the cell. Berbeza dengan phagocytosis iaitu cell eating, makan. Makan mestilah benda yang besar kan. So proses ni akan take up solid particles ataupun memang large molecules. Okay, so sel ni akan engulf macam kawan cakap phagocytosis punya proses. Awak tahu pseudopodium dia akan makan, kaki dia keluar ni akan engulf yang partikel besar-besar. Katakan partikel tu besar ni. Faham? Okay. So dia engulf solid particles by wrapping pseudopodium. Lepas tu dia akan form a food vacuole ataupun nama lain dia adalah phagosome. Bentuk vesicle. Dia akan pinch off lah sama macam tadi. Dia akan pinch off. Boleh imagine kan pinch off tu macam mana? Awak boleh tepung banyak-banyak, awak pinch off sikit. Macam tu lah rupa dia. Okay. Dia akan pinch off daripada ni. Okay. Jadilah bentuk phagosome. Faham setakat tu? So bila dia jadi macam tu, apa yang berlaku adalah lysosom. Okay, lysosom apa dia? Ada apa dalam lysosom? Ada apa? Enzim, hydrolytic enzyme. Dia ni akan fuse together dengan darah ni. Okay. So dia akan release hydrolytic enzyme di dalam ni. So tadi partikel kita bentuk solid kan. Jadi dia release hydrolytic enzyme. Hydrolytic enzyme ni akan digest semua benda dalam ni. Jadilah small particles. Boleh dapat imagine? Boleh imagine? Lepas tu barulah partikel yang dah small ni akan diabsorb oleh cytoplasm kita. Jelas? Faham? Jelas. Senang kan? Okay, so contoh dia amoeba dengan phagocyte lah, dua benda ni lah. Okay. And then exocytosis, nama pun exo, maksudnya kita nak keluarkan something daripada kita punya cell. So dia transfer material out of the cell within membrane bounded vesicles. Sama juga kita guna membrane bounded vesicles juga. Okay. So membrane bounded vesicles ni akan fuse dengan plasma membrane. So kalau dia masuk ke dalam, sekarang dia patah balik keluar lah kan. So katakan saya nak keluarkan benda ni, so dia pergi kepada cell membrane, akan try to fuse together. And then kita buka ruang sikit. Bila dah fuse macam tu, buka ruang sikit, barulah dia boleh release benda yang dalam dia. Okay, releasing their contents to the exterior. So apa function benda macam ni? Macam saya pernah cakap, contoh dalam
Lysosome kita hancurkan benda-benda tak nak, dead cell, benda-benda waste product, nak buang ke mana? So dia buanglah melalui proses ni. Dia buang keluar daripada kita punya sel. Jelas tak? Jelas. Jelas? Jelas. So, wah. Itu sahaja untuk chapter 2. Habis juga akhirnya. Transport tak banyak Kalau awak tengok, dua ni je lah transport ni. Mana ada banyak sikit je tu. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Boleh, madam. Boleh. So kita dah habis chapter 2. Okay, dan UPS mana senang susah sebenarnya? Boleh lah. Boleh lah. Okey je. Okey je. Tapi ada juga dapat 8, 9. Kenapa macam mesti awak macam, alah madam 8 tu kan tinggi madam. Bukan 3. Tak, benda tu tak masuk akal. Satu sebab soalan objektif. Okay. Dan satu lagi sebab soalan objektif direct pula tu soalan 13 je pun. Macam tu. Faham tak? So awak tak boleh ubah apa-apa, saya pun tak boleh ubah apa-apa benda dah lepas. Sebab tu saya sentiasa ingatkan awak, tolong sentiasa study. Lepas ni UPS 2 skor lagi, UPS 3 skor lagi. Sebab markah UPS ni dia akan ambil purata 3 UPS, bukan satu je. Bukan dia ambil 1 20%, 2 20%, tak. Dia total 3 kita ambil 20%. Faham? Faham tak? Faham. So boleh bagi lagi, tak ada masalah. Bukannya dia memang ambil pada saat yang first 20%, tak. So 2 dengan 3 make sure score lah, dan bilangan soalan beza dan chapter pun berbeza. Okay? Jelas? Jelas. Jelas. Kalau tak ada apa-apa, sajalah kot. Madam, keyword hari ni apa? Keyword hari ni adalah bulk. B-U-L-K. Bulk tu apa? Bulk tu apa? Transportation. Kata buku kan? Hey, bukan yang bulk tu. Kita belajar hari ni. Ni adalah bulk transport. Exocytosis dengan endocytosis. Ni bawa bulk transport ni. Faham tak? Faham. Bulk transport ni active transport ya. Oh. Okay. Dia bawa active transport. Tadi sambungan tadi bulk transport. Okay. Tengok yang ni. Nampak bulk dengan sodium. Bawah active transport. Bulk transport pecah lagi pada dua. Exo dengan endo. Endo dengan exo. Endo pecah lagi dua. So benda ni kena fahamkan. Ni first kali awak kena faham. Alright. Boleh? Okay, itu saja. Thank you, madam. Okay, bye. Thank Okay, Thank you, madam. 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 Thank you, madam.